Okey, so hari ni cikgu akan ajar bab 2 trend semasa dalam perniagaan. Okey, so you boleh buka muka buku teks. Bab 2 ialah muka surat 65. Okey, so bila kita cakap pasal okey, so yang first kali tajuk dia ialah peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan. So kerajaan ni berperanan untuk menjaga kita punya negara. Okey, so kerajaan ni ada terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah, kalau you tengok cikgu punya nota, yang pertama kita ada kerajaan pusat, kerajaan negeri dengan kerajaan tempatan. So hari ni you kena cikgu akan explain apa perbezaan antara kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Okey, so kita tengok buku teks, dia kata kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menangani isu-isu berkaitan pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan kemelesetan ekonomi. So ini adalah tanggungjawab kerajaan. So you kena faham apa yang dimaksudkan dengan ini. Okay, so first kali pertumbuhan. So bila kita cakap pasal pertumbuhan, maksudnya ianya adalah pertumbuhan ekonomi. So ekonomi negara kita bagus atau tidak. Okey, itu yang pertama kalau kita cakap pasal pertumbuhan. Guna tenaga. Okey, guna tenaga tu pula ialah guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh tu maksud dia adalah berapa banyak orang yang bekerja di dalam Malaysia. Okey, so contohnya kita nak tahu tenaga buruh dalam Malaysia. Okey, so kita guna tak semua tenaga buruh dalam Malaysia ni? Ada tak orang yang nak kerja tapi tak dapat kerja? Itu kita panggil penganggur. So contohnya kalau dalam Malaysia masih ada lagi orang yang mahukan kerja tapi dia tidak mendapat pekerjaan, maksudnya kerajaan kita masih belum mencapai guna tenaga penuh. Okey, itu yang dimaksudkan dengan guna tenaga penuh. Inflasi adalah harga barang yang naik dengan sangat mendadak. So kalau kita boleh kata living cost, okey. So kita punya living cost expensive ke tak? Mahal ke tak? So kalau terlalu mahal, itu kita panggil negara kita mengalami inflasi. Kita tak nak kita punya rakyat tertekan disebabkan harga barang yang mahal. So contoh harga barang mahal, itu bermaksud negara kita menghadapi masalah inflasi. Kemelesetan ekonomi pula ialah kalau ekonomi negara kita tidak baik. Okey, so contohnya sekarang semasa berlaku COVID-19, semua negara mengalami kemelesetan ekonomi. So apa kerajaan kena buat? So ini yang kita kena tahu. Kerajaan kena memainkan peranan untuk hal ekonomi. Pertama, untuk pertumbuhan, lepas tu guna tenaga penuh, inflasi dan kemelesetan ekonomi. Okey, so yang ni you kena tahu dulu. So peranan kerajaan, cikgu akan tulis dekat sini. Peranan kerajaan adalah untuk, ada 4 tadi dalam buku teks. Peranan kerajaan kita ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. So ekonomi mestilah bagus. Okey, mesti mengalami pertumbuhan. Yang kedua, mestilah mencapai guna tenaga penuh. So bila cikgu kata guna tenaga penuh ni, maksudnya tiada orang yang menganggur. Tak ada orang yang nak kerja, tak dapat kerja. Okey, so kita dah guna semua tenaga buruh dalam negara kita. So pengangguran berkurang atau tiada. Okey, tak ada orang yang menganggur. Yang ketiga adalah inflasi. So inflasi tu apa? Harga naik dengan mendadak. Maksudnya semua barang mahal. Dan yang keempat, kita tak nak ada kemelesetan ekonomi. Okay, so ini peranan kerajaan. Kerajaan kena pastikan kita menghadapi pertumbuhan ekonomi, kita mencapai guna tenaga penuh, tiada inflasi
So kita tak nak harga barang semua mahal dan tidak mengalami kemelesetan ekonomi. Okey, so ini benda 4 perkara yang kerajaan kena buat. Okey. So, first kali kita tengok kerajaan pusat. Okey, apa kerajaan pusat buat? So, kita tengok buku teks muka surat 67. Okey, ni kerajaan pusat. So, dia kata kerajaan pusat mempunyai fungsi dan bidang kuasa tersendiri dalam menangani isu ekonomi dan perniagaan dari aspek perundangan, kewangan, perkembangan, aktiviti perniagaan. So sebenarnya kerajaan pusat ni adalah kerajaan yang first kali. So kalau awak tengok bukan first, maksudnya kerajaan dia bahagian yang paling top. Okay? So macam cikgu kata tadi, kita akan belajar pusat, negeri dan tempatan. So pusat ni adalah yang first, top, paling tinggi di dalam kerajaan kita. So apa yang dia buat? Tengok dia kena menangani isu ekonomi perniagaan. Okey. Dari segi perundangan, kewangan dan perkembangan aktiviti perniagaan. So dia kena menjaga, sebenarnya dia kena menangani isu ekonomi dan perniagaan. So dia akan terbahagi kepada 3. So yang pertama perundangan, aspek kewangan dan perniagaan. Okey. So itu yang rajah ni terangkan. Okey. So first kali kerajaan pusat mestilah menangani isu ekonomi dan perniagaan. Okey, so isu itu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah perundangan, kewangan dan perkembangan aktiviti perniagaan. So kita tengok yang pertama, perundangan. So bila kita cakap perundangan, maksudnya ianya ada kena mengena dengan undang-undang. Okey, so kalau awak nak tahu kerajaan pusat ni dekat mana, dia adalah di Putrajaya, di Kuala Lumpur. Okey. Sebab tu cikgu kata kerajaan pusat ni adalah level dia yang tertinggi di dalam negara, di dalam Malaysia. So first adalah kerajaan pusat. So dia terletak di Putrajaya. Okey, so kita tengok yang pertama aspek perundangan. Okey, perundangan tu adalah apa-apa yang mengenai undang-undang. So awak tengok kat sini, dia ada tiga kategori dia. So pertama, menggubal undang-undang, perlindungan pengguna dan pelepasan cukai. So bila kita cakap pasal aspek perundangan, macam cikgu kata, dia ada kena mengena dengan undang-undang. So awak tengok, dari aspek perundangan, kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang. So apa yang dimaksudkan dengan menggubal? Maksudnya melakukan satu undang-undang. So itu yang peranan kerajaan pusat. Dia boleh buat undang-undang apa yang mungkin undang-undang itu tiada, tapi bila kabinet meeting, so mungkin undang-undang tu perlu dibuat. So dia pun cadangkan undang-undang yang baru. Okay, so macam sekarang disebabkan COVID, kita ada undang-undang di mana kalau siapa tak pakai mask akan disaman RM1,000. So itu contohnya, maksudnya melaksanakan satu undang-undang yang baru. Okay, so tapi dia mesti, kalau yang ni pula, dia mesti melaksanakan atau menggubal undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan. Okay. So dia nak buat undang-undang tu macam mana? Dia mestilah melalui Parlimen Malaysia. Okey, hal ini untuk memastikan aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar supaya semua isu tempatan negara dan serantau dapat diatasi dengan baik. So kenapa dia nak melakukan undang-undang? Kenapa dia nak buat satu undang-undang baru? Sebab dia nak pastikan supaya semua aktiviti perniagaan dalam Malaysia ini berjalan dengan lancar, supaya tak ada benda yang akan merosakkan aktiviti perniagaan kita. Okey, so ada banyak benda yang boleh merosakkan aktiviti perniagaan atau
boleh menjejaskan perniagaan. Okey, so contoh cikgu bagi contoh. Contohnya kalau ada orang dia menjual krim skincare, produk skincare yang sebenarnya contain chemical. So kalau tak ada undang-undang kat situ, banyaklah orang yang jual produk yang ada chemical. So akan efek kepada pengguna. So itu contohnya undang-undang yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan pusat untuk pastikan aktiviti perniagaan ini berjalan dengan lancar. Okey. So yang pertama kita tengok itulah dia punya dari segi aspek perundangan. So kat sini cikgu akan tulis aspek perundangan ini adalah apabila kerajaan pusat ingin menggubal undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, so kenapa? Untuk memastikan aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Okey, so itulah kenapa kita kena ada kerajaan pusat untuk mengubal undang-undang. So awak tengok pengubal undang-undang. So ada banyak undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan. So kita tengok buku teks ada, nampak ni? Ini semua adalah contoh undang-undang di dalam Malaysia. Okey, so awak tengok ada akta kontrak, akta jualan barang, akta sewa, akta perkongsian, akta syarikat. Okey, ini semua adalah undang-undang. So ini semua adalah contoh-contoh undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, so setiap akta yang digubal bertujuan untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan bagi menangani isu tempatan negara dan serantau. So maksudnya kita nak ensure yang kita punya business dalam Malaysia akan sustainable. Okey, itulah sebabnya kenapa kita mesti ada undang-undang. Okey, so ini adalah contoh undang-undang. Cikgu akan copy yang ni. Kita akan letak dekat kita punya nota. Ini adalah contoh undang-undang. Okey. Okey. So, yang kedua, perlindungan pengguna. Okey, so kita tengok sebelum tu kita tengok dulu contoh. Semua syarikat perlu didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, awak tahu tak kenapa kita kena register dengan SSM? Sebab kalau contohnya ada seorang ni, contohnya adalah ada seorang ni dia tidak mendaftar dengan SSM. And then dia melakukan bisnes, contohnya dia buat bisnes online. Lepas tu dia tak hantar barang. So kat situ dah berlaku penipuan. So kalau dia tak daftar, kerajaan tak boleh detect siapa yang menjualnya tu kan. So kalau semua peniaga mesti kena daftar. Walaupun you meniaga online, you meniaga kecil-kecilan pun you kena daftar dengan SSM. Okey. So yang kedua perlindungan pengguna. So ini yang cikgu kata pasal cerita kalau awak tengok banyak yang ni perempuan lah. Perempuan selalu terkena dia pergi beli skincare yang kononnya janji kulit bersih lah, kulit putih lah, apalah kan. Tapi sebenarnya skincare tu contain chemical. So kat sini kita kerajaan pusat mesti ada undang-undang untuk melindungi pengguna supaya pengguna mengguna barang yang dijual tu tidak terjejas. Okey, so ada banyak aspek kenapa dia boleh terjejas. Contohnya dari segi kesihatan ataupun dari segi penipuan. Okey, contohnya dia beli barang online lepas tu orang tu tak bagi barang tu. So kat situ berlaku penipuan. So kat sini yang kedua adalah disebabkan oleh perlindungan pengguna. So, dikata kat sini, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna turut digubal supaya pengguna tidak ditindas. Okey, supaya kita sebagai pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang menjalankan amalan perniagaan yang tidak sihat. So, kat dalam dunia ni tak semua orang baik. Betul tak? So, ada juga orang yang nak mengambil kesempatan. Okey, so dia mungkin melakukan penipuan.
Okey, so kita tengok contoh. Contoh undang-undang yang ni dia kata, undang-undang untuk melindungi akta perihal dagangan. So, melindungi pengguna ialah, yang ni adalah undang-undang untuk nama undang-undang yang untuk melindungi pengguna. So, contohnya kalau satu hari awak adalah pengguna yang telah terjejas, so awak boleh refer kepada Akta Perihal Dagangan. So, dia adalah satu undang-undang untuk melindungi pengguna. So, akta ini dia melindungi pengguna dari aspek mendapat maklumat barang dan kepenggunaan yang benar melalui penerangan yang benar dan maklumat yang mencukupi. So, kalau contoh awak nak beli barang, awak ada hak untuk tahu maklumat yang benar. Maklumat barang tu. Contohnya, kalau dia kata produk tu boleh putihkan kulit awak tapi menggunakan natural ingredient. So, mesti menggunakan natural ingredient. So, kalau contohnya dia telah ditipu dan ada chemical dalam produk tu, dia boleh report dalam Akta Perihal Dagangan. Okey, so kita tengok ada 4 matlamat undang-undang tersebut. So, yang pertama, sebab dia nak menjaga keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan serta sebarang amalan yang tidak sihat. So, yang ni untuk kesihatan pengguna. Bukan untuk kesihatan, untuk makanan dalam aspek makanan, ubat-ubatan. Yang kedua, dari segi kesihatan pengguna. So, yang first adalah mengenai keselamatan. Yang kedua, kesihatan pengguna untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Okey, so yang kedua inilah yang adalah yang berkaitan dengan contoh yang tadi cikgu kata krim muka. Okey, krim muka yang mempunyai chemical. Kalau yang ni pula, contohnya kalau awak pergi restoran tu tak bersih and then awak kena food poisoning. So, ini juga adalah di bawah Akta Perihal Dagangan. Okey, untuk keselamatan dari segi aspek makanan. Okey, yang ketiga, hak pengguna mendapat ganti rugi. Okey, jika pengguna tidak menerima barang dan perkhidmatan. Okey, so yang ni kalau contohnya awak beli barang online tapi awak tak dapat, so awak berhak untuk mendapat ganti rugi. Yang keempat, melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih. Okey, so yang ni pula adalah berkaitan dengan alam sekitar. So contohnya pada tahun lepas kita ada satu kes di mana ada kes ni berlaku di Johor Bahru di mana ada satu syarikat yang telah membuang chemical substance daripada kilang dia ke dalam sungai. So, apa yang berlaku selepas itu, sungai itu tercemar dan chemical tu, saya tak tahulah tapi chemical tu macam dia boleh airborne tau. Dia terbang dan dia sampai sekolah yang berdekatan dengan sungai tu, student dia dekat sekolah tu semua banyak yang pingsan, mengalami kesukaran untuk bernafas. So, kat situ, ini adalah juga undang-undang yang boleh protect mereka yang terjejas disebabkan oleh alam sekitar. So, kalau contohnya berlaku pencemaran, so sebenarnya kita juga ada hak untuk mendapat perlindungan. Okay, so ini 4 benda. Okay, so yang seterusnya ialah kat sini dia kata setiap isu dan kes yang wujud akan dirujuk atau dikemukakan kepada pihak atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab seperti Tribunal Tuntutan Pengguna. So kalau awak ada terjejas, awak boleh pergi ke Tribunal Tuntutan Pengguna ni. Okay? So awak boleh report dekat sini dan undang-undang yang boleh protect diri awak ialah Akta Perihal Dagangan. Okay? So, ingat kalau contohnya ada benda happen dekat awak, awak boleh report dekat sini. So, awak tengok kat sini,
kita ada e-tribunal. E-tribunal ni maksudnya awak boleh report melalui online. Okay, so kita tengok kat sini. E-tribunal adalah sebuah sistem berasaskan web yang dibangunkan khusus oleh KPDNK untuk memberi kemudahan kepada para pengguna membuat pertanyaan mengenai tuntutan. So contohnya kalau awak ada benda yang nak report and awak tak ada masa untuk pergi ke office dia, awak boleh pergi ke website e-tribunal. Okay, so ini dari segi perlindungan pengguna. Okay, so cikgu akan tulis dekat nota kita perlindungan pengguna. Okay, so yang ni tadi adalah dari segi undang-undang kan. Penggubal ni adalah menggubal sesuatu undang-undang. Okay, sepatutnya ni dekat sini tadi. Okay, ini sepatutnya dekat sini. Tersalah. Tak apa, cikgu tulis balik and then kita boleh padam kat situ. So, yang mengubal undang-undang ni adalah untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan supaya aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. So, ini yang pertama. Perlindungan pengguna adalah untuk, of course, melindungi pengguna. Nampak kat sini? Supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga. So, ini dia punya tujuan. Untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang macam mana? Peniaga yang melakukan aktiviti perniagaan yang tidak sihat. Okey. So yang ni untuk contoh pengubal undang-undang. Kita letak atas sikit. Yang ni. Okey. So ni awak kena tahu. Yang ni awak kena tahu tadi. Apa nama undang-undang tu? Apa nama akta tersebut? Apa akta yang boleh melindungi pengguna? Kalau awak nak fight dekat mahkamah, akta itu dipanggil akta. Nampak ni? Akta Perihal Dagangan 1972. Okey. Cikgu tulis kat sini, undang-undang yang melindungi pengguna adalah Akta Perihal Dagangan. So ini adalah undang-undang untuk melindungi pengguna. Okey. So awak nak report dekat mana? Report dekat Tribunal Tuntutan Pengguna. Okey, so ataupun boleh buat online iaitu menggunakan e-tribunal. Kalau contoh awak terjejas, awak boleh refer kepada tribunal dan undang-undang tersebut adalah Akta Perihal Dagangan. Seterusnya adalah mengenai pelepasan cukai. Okey, so sebenarnya kita tahu kan kalau kita buat bisnes, kita kena bayar cukai. Okey. Kita kena bayar cukai kalau kita ada untung. So dia ada rate dia. Okey, untung awak ni awak kena bayar berapa peratus kan? Okey, so itu cukai mesti dibayar kepada kerajaan. Tapi bila kat sini dia kata pelepasan cukai. So ada juga situation atau keadaan di mana awak boleh mendapat pelepasan cukai. So contohnya awak buat bisnes, awak boleh dapat pelepasan cukai iaitu tidak perlu membayar cukai. Okey, kenapa kerajaan buat ni? Sebab dia nak menggalakkan rakyat untuk menceburi sesuatu jenis perniagaan. Kerajaan telah mewujudkan berapa pelepasan cukai dalam sektor-sektor tertentu. Okey. So kat sini sebenarnya kerajaan dia bagi pelepasan cukai ni untuk bukan untuk semua jenis perniagaan tapi untuk perniagaan yang tertentu. So biasanya kerajaan akan bagi untuk bisnes yang ada buat contohnya innovation
So dia ada buat satu kajian mengenai contoh mengenai bisnes yang memelihara alam sekitar. Okay, so contohnya kalau maybe you nak invent solar car, okay, kereta yang tidak menggunakan petroleum, menggunakan solar. So kerajaan akan support benda tu sebab itu adalah satu innovation. Okay, so biasanya ada bisnes yang kerajaan nak support lah. Tak semua tapi ada. So kita tengok jenis-jenis. Okay, so jenis-jenis dia apa yang awak boleh buat kalau awak nak dapat pelepasan cukai. So pertama taraf perintis. Perintis ini diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okay, so contohnya adalah kerajaan tengah membuat promosi, so kalau awak join, awak boleh dapat pelepasan cukai. Yang kedua, allowance cukai pelaburan. Yang ni, pelaburan modal yang diberikan kepada peniaga berstatus. Okay, berstatus koridor raya multimedia dan berasaskan bahan mentah tempatan. So ini biasanya yang melakukan yang ada kena-mengena dengan bahan mentah. So contohnya bahan mentah tempatan apa? Contohnya macam getah. Okey, getah ke kelapa sawit ke, itu adalah contoh bahan mentah tempatan. So cikgu tulis kat sini contoh getah kelapa sawit. So kalau contoh awak adalah peniaga yang mengusahakan getah, mungkin awak boleh dapat pelepasan cukai. Okey, so tengoklah kita punya negara apa bahan mentah dia. Okey, yang ketiga adalah pengeksport kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung pada jenis perbelanjaan. Okey, so bila kita kata pengeksport yang menjual barangan tempatan, maksudnya pengeksport ni adalah bila awak jual ke luar negara. Okey, ekspor ni adalah jual ke luar negara. Itu maksud ekspor. Import ialah bila you beli daripada luar negara. Ekspor ialah bila you jual kepada luar negara. Okey, so contohnya kat sini tadi dia kata pasal barangan tempatan kan. Contohnya kalau awak ni adalah pengusaha getah and then awak jual pula getah tu dekat luar negara. Kat situ awak boleh dapat pelepasan cukai sebab awak telah mempromosikan bahan mentah tempatan. Okey. Yang keempat adalah untuk pengecualian cukai kepada syarikat status MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Okey, perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ialah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan pengiklanan di luar negara. So yang ni adalah yang kena mengena dengan industri teknologi tinggi. Yang ni yang tadi cikgu katalah. Contohnya apa-apa yang berteknologi tinggi. Contohnya kalau awak nak buat solar car ke kan ada benda innovation, new innovation yang awak nak buat. Okay, so kat situ pun awak boleh dapat pelepasan cukai sebab kita tahu negara kita nak ke arah negara yang maju. So bila kita nak ke arah negara yang maju, kerajaan kena support benda-benda yang boleh membuatkan pembaharuan. Contohnya kalau ada bisnes yang nak invent solar car, dia dah ada dah sekarang benda tu cuma tak implement. Dekat jalan raya masih belum ada lagi solar car walaupun dalam research sebenarnya dah ada solar car. Tapi kita tak nampak kereta solar car dekat jalan raya, yang kita ada hybrid car, kereta elektrik. Okay? So kat situ macam mana awak nak cipta satu kereta solar car tu dan dia boleh diguna di jalan raya, contohnya macam tu. Okay, ada banyak innovation yang awak boleh buat. Awak tengok negara Jepun. Dia adalah satu negara yang maju. Sebab apa? Sebab barang dia semua berteknologi tinggi, innovation. Okay, so kat sini Malaysia pun nak jadi macam tu. So Malaysia kena support siapa-siapa company yang nak melakukan innovation. So salah satu cara macam mana kerajaan support adalah dengan memberikan pelepasan cukai. Okey. Yang terakhir ialah allowance pelaburan semula.
diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan, pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset. Okey, so yang ni ada kena-mengena dengan kalau contoh pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Yang ni kalau contoh penjualan tanah lah. Okey, berkaitan dengan tanah. Okey, so ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis pelepasan cukai yang awak boleh dapat kalau awak menjalankan perniagaan tersebut. Okey, so kita tengok kat sini pelepasan cukai tadi adalah sesuatu jenis perniagaan. Kalau awak menceburi perniagaan tersebut, awak boleh dapat pelepasan cukai. So kat sini cikgu akan tulis pelepasan cukai ni maksudnya tidak perlu membayar cukai. Okey, so kenapa? Jenis-jenisnya awak boleh tengok dekat sini. So sebenarnya ni 5 jenis tadi. Cikgu akan screenshot ni dan letak di kita punya nota. Letak dekat mana? Tak muat. Nanti tak nampak. Okey, so cikgu letak dekat sini. Okey, dari segi aspek kewangan pula, kita tengok lagi buku teks, aspek kewangan. Selain daripada undang-undang, kerajaan pusat juga berperanan dari segi aspek kewangan. So kewangan ni, yang pertama tadi ada kena-mengena dengan undang-undang. Yang kedua ada kena-mengena dengan duit lah, kewangan. Okey, duit. Okey, so apa dia? Kewangan merujuk pada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, aktiviti ekonomi. Sumber pembiayaan ni maksudnya pertolongan lah dari segi duit. Okey, macam mana kerajaan nak tolong bagi duit untuk company menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, so kat sini aspek kewangan perlu ditangani dengan baik oleh pihak kerajaan bagi memastikan ekonomi berkembang secara berterusan. So kerajaan dia kena manage duit dengan betul supaya kita punya ekonomi akan terus berkembang. So macam mana nak manage? Kita akan belajar nanti. Okey, so awak tengok kat sini ada 3 contoh badan kerajaan yang memberi bantuan kewangan kepada usahawan. So awak pernah dengar kalau MARA dia pun membantu company untuk kalau contoh awak nak start business. Okey, so awak tak ada duit ke kan? Awak boleh mendapat sumber kewangan daripada 3 company ni. Okey. So ada banyak sebab kenapa dia nak bantu. So awak tengok MARA. Banyak. Contohnya dia nak skim pembiayaan pengangkutan, pembiayaan profesional, okey, pembiayaan kecil. So awak tengok kat sini. Amanah Ikhtiar Malaysia. Skim pembiayaan ikhtiar ibu tunggal. Maksudnya single mother. Kalau contoh dia tak ada suami, so boleh mendapat pertolongan daripada company ni. Mungkin badan kerajaan ni akan bagi dia modal untuk dia start business. So dia tidaklah ada pendapatan untuk keluarga dia. Sebab kita tahu single mother biasanya berharap dekat suami. Orang dah kahwin, siapa yang mencari rezeki adalah suami. So, contoh suami dia dah kahwin lain ke atau suami dia meninggal dunia, dia dah hilang punca pendapatan. So dekat sini kerajaan akan bantu untuk memberi modal. Contohnya kalau dia boleh menjahit, kerajaan akan membelikan dia mesin jahit ke apa-apalah untuk bantu dia. So ini adalah contoh apa yang kerajaan akan bantu. Okey, so aspek perkembangan aktiviti perniagaan. So kita tengok yang pertama dari segi pembiayaan. So bila aspek kewangan dia ada satu je, iaitu pembiayaan. Pembiayaan tu maksudnya adalah membantu peniaga untuk menjalankan aktiviti perniagaan.
Okey, dia ada satu je. Okey, so pembiayaan kat sini cikgu akan tulis maksud dia ialah membantu. Membantu siapa? Membantu peniaga lah, company kecil. Okey. Membantu peniaga untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey. So tadi cikgu ada bagi contoh kan, dekat buku teks ada contoh. Siapa yang boleh tolong kalau contoh awak nak start bisnes? Ni 3 ni. MARA, PUNB dengan Tekun Nasional. So kita ada MARA, PUNB dan Tekun Nasional. So ini adalah badan kerajaan yang membantu siapa-siapa yang memerlukan pembiayaan, memerlukan pertolongan untuk menjalankan perniagaan. Okey. So yang ketiga adalah aspek perkembangan aktiviti perniagaan. So macam mana nak tolong biar perniagaan ni berkembang. Okey, so kita tengok aspek perkembangan. Okey, perkembangan perniagaan yang pesat menyebabkan berlakunya permintaan tenaga pekerja bagi mengisi kekosongan jawatan yang wujud dalam sebuah perniagaan. Namun, kemelesetan ekonomi merupakan faktor penghalang dalam perkembangan sesebuah organisasi perniagaan. Oleh itu, peranan pihak kerajaan melalui pelaksanaan dasar fizikal dan dasar kewangan penting untuk memulihkan keadaan ekonomi. So kat sini dia kata, kalau contohnya kita punya negara ni adalah negara yang maju, bila kita punya negara yang maju, banyak aktiviti ekonomi. So contohnya lah, cikgu bagi contoh yang senang. Kalau contoh banyak negara kita negara yang maju, banyak apartmen yang nak dibina. Okay, contohnya lah banyak apartmen, banyak bangunan yang nak dibina di Malaysia. So, bila kita nak bangunkan apartmen, kita perlukan tenaga buruh iaitu pekerja untuk bekerja. So sebab tu ekonomi yang bagus, rakyat akan ada kerja. So awak tengok apa yang berlaku semasa COVID-19 ni, disebabkan COVID-19 berlakunya kemelesetan ekonomi. Kenapa berlaku kemelesetan ekonomi? Sebab semua orang tak boleh keluar rumah. Contohnya awak nak masa zaman PKP tu. Awak tak boleh keluar rumah, awak nak beli barang tak boleh. So awak, apa yang terjadi dekat kedai-kedai baju? Apa yang terjadi dekat kedai-kedai makan contohnya? So kat situ bisnes mereka terjejas. Kalau bisnes mereka terjejas dan dia terpaksa tutup company dia, bankrupt. So kat situ pekerja dia akan hilang pekerjaan. So awak tengok sekarang ni disebabkan kemelesetan ekonomi, banyak orang yang telah hilang pekerjaan. Banyak company yang buang dia punya pekerja, bukan sebab dia nak buang, tapi sebab dia pun tak afford untuk membayar gaji mereka. So dia terpaksa kurangkan kos. So bila ekonomi tak bagus, siapa yang akan efek ialah kita. Kalau ekonomi bagus, kita juga yang akan mendapat keuntungan. So kat situ, kerajaan mestilah bantu memperkembangkan aktiviti perniagaan. So awak tengok macam sekarang ni, walaupun kita punya COVID ni masih ada, tapi kerajaan tak nak ekonomi kita tersekat. Sebab tu kerajaan cakap okey, kita boleh buka mall macam biasa, tapi kita kena patuh SOP. Kita kena jaga social distance. Sebab apa? Sebab kalau contohnya terlalu lama MCO, contohnya MCO masa first phase masa awak tak boleh keluar rumah. So, kalau makin lama berlaku benda tu, so ekonomi kita akan makin jatuh. Sebab tu kerajaan tak ada choice, dia terpaksa buka semula ekonomi negara. Okey, itulah kunci dia. Okey, so kita tengok yang ni cikgu kata tadi, aspek perkembangan aktiviti perniagaan ini adalah untuk memastikan kita mempunyai ekonomi yang bagus. Okey, so cikgu akan tulis kat sini ekonomi yang pesat lah. So bila ekonomi bagus, apa yang akan terjadi? Kita akan perlukan
pekerja. Okay. So, siapa yang akan dapat kerja? Kita lah sebagai manusia lah, sebagai rakyat. Okay, so kalau kemelesetan ekonomi. Ekonomi yang pesat, kita akan perlukan kerja. Kalau kemelesetan ekonomi, dia akan menyebabkan pengangguran, iaitu orang tiada pekerjaan. Sebab tu kerajaan kena pastikan berlakunya aktiviti perniagaan yang pesat. Okey, so macam mana kerajaan nak buat benda ni? Yang pertama adalah melakukan promosi. So kat sini nampak yang pertama adalah promosi. So kita kena tahu apa benda yang kerajaan perlu buat untuk memastikan aktiviti ekonomi kita berkembang. So yang pertama, kerajaan kena melakukan promosi. Promosi tu apa? Promotion lah. Okay? So nak buat promotion macam mana? Okay, so kita tengok sini. Dengan mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan di luar Malaysia bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa. So kita kena promote kita punya bisnes kepada siapa? Kepada luar negara. Okay, sebab tu masa zaman Dr. Mahathir, dia mempromosikan kereta buatan Malaysia ke luar negara. Okay, so itu yang pertama, kita mesti mempromosikan bisnes kita, mempromosikan perniagaan kita Malaysia ke luar negara. Okay, sebab tu masa zaman Mahathir memang dia nak sangat kita punya kereta mendapat sambutan di luar negara. So dia buat promotion lah. Okay, sampai dekat negara luar menggunakan kereta buatan Malaysia. Okay, so awak kena tahu siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti promosi ini. Kita ada matrik. Okay, so nama badan kerajaan itu adalah matrik. So matrik ni dia buat apa? Dialah yang berperanan untuk melakukan promosi. So awak kita tengok apa yang dia buat. Dia first kali dia membangunkan kawasan perdagangan baharu serta mengenal pasti pasaran baru di luar negara. So dia kena tahu. Ada tak opportunity, peluang untuk kita pasarkan barang kita di luar negara. Okay. So yang kedua, dia menemukakan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. So kat sini dia nak jual lah. Bila cikgu kata pengeksport Malaysia, maksudnya dia nak cari siapa yang nak jual barang buatan Malaysia ke luar negara. Sebab tu dia kata dia nak temukan pengeksport dengan pengimport. Dia nak menemukan dua orang ni. Okay? So, contohnya kalau awak nak jual getah tadi, matrik ni akan bantu awak untuk jumpa dengan siapa yang nak beli getah di luar negara. Okay, so itu yang dimaksudkan. Yang ketiga, mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport. Yang ni nak jaga relationship lah. Okay. So bila awak dah menjalankan aktiviti ekspor dengan import, so kita kena jaga hubungan tu supaya bisnes tu akan terus maju. Okay. So mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan Malaysia. So yang ni contohnya kalau ada magazine ke, okay, surat khabar ke, okay, surat khabar, magazine, apa-apalah yang boleh mempromosikan bisnes, kita kena matrik akan cuba untuk cetak dan tolong promotekan. Lepas tu, mengadakan misi perdagangan keluar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari luar negara. So, yang ni basically dia tolonglah siapa-siapa yang nak bisnes ke luar negara. Okay, so ada pameran perdagangan. So pameran perdagangan ni maksudnya macam contohnya ada buka booth, okay. Ada buka booth untuk pameran, nak mempromosikan awak punya bisnes. So inilah salah satu contoh, salah satu peranan dia, okay.
So basically awak kena tahu matrik ni dia akan bantu untuk mempromosikan bisnes ke luar negara. So cikgu akan paste dekat sini matrik ni. Okey, nanti boleh baca. Okey, itu matrik. Matrik itu adalah badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk mempromosikan barang Malaysia ke luar negara. Okey, bukan dalam Malaysia tapi ke luar negara. So kita nak kena ada import dan export lah kat situ. Okey, so yang kedua, kerajaan kena melakukan aktiviti latihan dan pembangunan. Okey, so kerajaan kena tolong kalau ada businessman yang perlukan latihan dan pembangunan, kerajaan kena bantu. Okey. So kat sini ada banyak jenis latihan dan kursus yang biasanya disediakan oleh kerajaan. Okey, kenapa dia kena buat latihan ni? Supaya businessman lebih ada banyak knowledge, tahu macam mana nak run business, apa strategi, apa marketing strategi yang dia kena buat. Okey, salah satu contohnya adalah MPC. MPC ni adalah salah satu badan kerajaan yang memberi latihan. Okey, tengok ni, dia kata menyediakan input dalam bidang productivity dan kuantiti, mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia dan menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Antara latihan yang dikendalikan oleh MPC ialah kursus keusahawanan, kursus pengurusan, kawalan kualiti dan kursus kewangan dan perakaunan. Okey. So MPC ni adalah satu badan kerajaan yang membantu entrepreneur atau peniaga untuk mendapatkan kursus dan latihan. So contohnya awak adalah businessman and then awak nak belajar macam mana nak buat accounting, macam mana I nak kira untung dalam bisnes I. So, awak boleh pergi MPC, awak cakap dengan dia, saya nak belajar dalam kursus perakaunan. Nampak ni? So ada banyak kursus yang ditawarkan. So ini adalah salah satu contohnya. Kursus keusahawanan. So maksudnya business. Okay, entrepreneurial. Macam mana awak nak belajar mengenai entrepreneur. And then pengurusan, management. Macam mana awak nak belajar macam mana nak manage awak punya business. Dan macam mana awak nak jaga kualiti barang awak. Dan macam mana awak nak menjaga kewangan dalam bisnes awak. So ini adalah salah satu latihan yang biasa diberikan oleh MPC. Okay, so kenapa dia nak bagi latihan? Sebab dia nak bantu. Kadang-kadang tak semua businessman ni datang daripada lepasan universiti. Ada yang SPM je. Habis SPM and then dia buat bisnes. Lepas tu bisnes dia maju. Tapi knowledge dia tak ada. Okay, so dekat sinilah MPC akan bantu untuk memberi diorang kursus. Okay, so kat sini dia nak menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Okay, bukan bos je yang boleh dapat kursus tapi pekerja. So contohnya kalau awak ada pekerja awak ni budak lepasan SPM je and then awak nak dia improve dia punya knowledge, awak hantar dia pergi kursus dan latihan. So ini adalah salah satu contoh. Okay, memberi kursus dan latihan. Memberi kursus dan latihan kepada peniaga ataupun pekerja untuk dia improve diri dia. So siapa yang apa badan kerajaan, nama dia adalah MPC. So cikgu akan paste dekat sini apa yang MPC latihan yang disediakan oleh MPC. Yang tadi cikgu bagi tahu dia ada kursus, banyak kursus entrepreneur, kursus accounting, okay. So ini adalah contoh. Okay, so yang terakhir adalah aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okay, so ini adalah berkaitan dengan R&D. R&D, bila cikgu kata R&D, maksudnya innovation. Okay, so contohnya macam mana nak buat kereta solar ke, kereta terbang ke kan. So kat situ adalah berkaitan dengan penyelidikan. So awak boleh bayangkan tak dulu, masa zaman dahulu, kita punya handphone cuma boleh call. Tapi sekarang kita punya handphone boleh buat macam-macam. Kenapa boleh buat macam-macam?
sebab adanya penyelidikan dan pembangunan. Awak ingat Apple tu tiba-tiba tahu je ke macam mana nak buat satu handphone yang touchscreen? Dia telah melakukan research bertahun-tahun dan dia keluarkan satu Apple iPhone. Okay? So kat situ penyelidikan ni sangat penting untuk bisnes keluarkan satu barang yang baru. Yang biasanya pengguna suka dekat barang yang lebih berteknologi tinggi. Kalau awak nak ke pakai Nokia yang lama, mestilah awak nak pakai handphone yang advance. Betul tak? So dekat sini penyelidikan sangatlah penting. Okay? So kita tengok kenapa untuk menjana kreativiti dan inovasi. Inovasi ni yang tadi cikgu kata innovation untuk memakinkan kejayaan dalam dunia perniagaan. So kalau sekarang ni awak nak buat bisnes yang maju adalah bisnes yang ada innovation. Innovation tu maksudnya pembaharuan. Barang awak mestilah ada innovation. Okay? So contohnya kalau awak meniaga baju, mungkin boleh meniaga tapi susah untuk berjaya sebab semua orang meniaga baju. Semua orang jual baju yang sama. Kalau awak nak maju, awak kena jual sesuatu yang rare, yang orang nak, okay? Yang baru. Okay, so contoh macam dulu iPhone. Kenapa semua orang nak iPhone? Sebab pada masa tu itu adalah handphone yang berteknologi tinggi. Okay, so ada innovation dekat situ. Itulah yang pentingnya penyelidikan dan pembangunan. So awak tengok dekat sini, apa agensi kerajaan yang membantu dalam research dan development. R&D ni stand for research and development dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil dia penyelidikan dan pembangunan. Okay. So dia menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian. Okay. So kalau Mardi adalah yang berkaitan dengan pertanian. So apa-apa innovation, contoh nak pakai baja apa. Okay, baja yang tidak yang tak contain chemical. Okay, so itu semua kena perlu research. Okay, sirim. Sirim untuk apa? Untuk memastikan produk di pasaran menepati piawaian yang ditetapkan. Apa yang dimaksudkan dengan piawaian? Maksudnya ada standard. Okay, so kalau contoh awak nak pergi beli barang elektrik, biasanya awak kena tengok ada sirim. So kalau awak beli yang ada sirim, maksudnya benda tu, barang elektrik tu selamat untuk digunakan. Okay, so contohlah macam cikgu pergi nak beli extension wire dekat DIY. Okay, bila cikgu nak pergi beli extension wire, itu adalah benda yang basic lah, extension wire kan, benda yang basic. Tapi ada banyak jenis extension wire. So cikgu nak pilih yang mana? Kena pilih yang ada sirim. Sebab ada banyak extension wire yang dijual tapi tak ada sirim. So bila tak ada sirim mungkin boleh berlaku electric circuit ke apa kan. So kita tak nak benda tu berlaku. So, kena pilih yang ada sirim. So bila ada sirim ni, maksudnya tiada penyelewengan dari segi kualiti. So maksudnya mungkin kualiti itu adalah kualiti yang terbaik dan selamat digunakan. Okey, MPOB ni pula adalah berkaitan dengan minyak sawit. Okey, minyak kelapa sawit. Dan terakhir adalah PNB Research. PNB ni adalah berkaitan dengan elektrik. So ini adalah contoh badan kerajaan yang melakukan research dan development. Okay. So kita akan tulis dekat nota kita aktiviti penyelidikan dan pembangunan untuk apa? Untuk pastikan bisnes tu maju. So kalau bisnes maju, kena ada inovasi. Okay. Menjana kreativiti dan inovasi untuk kejayaan dalam perniagaan. Ingat, kalau nak melakukan bisnes, nak buat satu bisnes, kena ada inovasi. Okay? Boleh, awak boleh meniaga baju. Tak kisah, tak ada orang halang. Tapi kalau awak tengok bisnes yang berjaya adalah bisnes yang ada
inovasi. Barang dia adalah barang yang mempunyai inovasi. So bila kita cakap inovasi adalah barang yang berteknologi tinggi, yang ada pembaharuan. Okay? So itu yang dimaksudkan dengan inovasi. Okay, so cikgu rasa sampai sini sahaja untuk hari ini. So next, cikgu akan explain lagi subtopik yang seterusnya, iaitu kerajaan negeri. Okay, so hari ini sampai sini sahaja.